Salam penonton dan rahmat Allah sekalian. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan pensyarah dan juga pelajar-pelajar dalam bidang mekatronik ni. Dan sebelum tu kita nak tanya dululah pada mesin ni dah mati ke belum ni sebenarnya? Dah. Saya kita bergerak-gerak susah pula kita nak berusrah pada hari ni. Ni apa beza topi Ada yang putih, ada yang merah ni. Oh, bezanya untuk topi merah ni adalah untuk kegunaan pelajar dan topi putih seperti yang kita pakai ni adalah untuk kegunaan pensyarah. Oh, pensyarah. Beza lah. Jadi saya hari ni pakai topi pensyarah lah ya. Jadi sama tuan rahmatullah sekalian, manusia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada minat dia. Jadi adik nak tanya, masuk sini ni minat macam mana ataupun ayah suruh atau macam mana tu? Sebab saya minat dalam bidang ni. Ada macam apa yang boleh kita capai dalam bidang mekatronik ni satu hari nanti? Saya belajar bidang ni untuk masa depan saya yang cerah. Peluang pekerjaan yang banyak untuk masa depan. Jadi sahabat rahmatullah sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin bersama orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan dan mereka itu saling melengkapi antara satu sama lain. Ada yang jadi, kalau kita lihat struktur sebuah bangunan, ada yang jadi lantai, ada yang jadi bumbung, ada yang jadi dinding, dan mereka itu sebenarnya saling melengkapi. Oh, yang lantai dia tak boleh kata, aku ni tak glamour lah, kena pijak je, aku jadi bumbung lah. Bumbung pula tak boleh nak sebut, aku ni panas lah, aku nak jadi dinding lah. Dinding pula tak boleh berbangga, oh kalau tak ada aku lah, maka runtuhlah rumah ni. Mereka semua tidak boleh berbangga kerana mereka semua melengkapi satu sama lain dan menyebabkan sebuah rumah itu menjadi kukuh, sebuah rumah itu menjadi lebih teguh dan sebuah rumah itu nampak lebih cantik. Jadi macam tu juga kita dalam masyarakat, alhamdulillah rakan-rakan usrah dan sedang penonton sekalian, ada orang dalam bidang dia, dalam bidang otomotif macam ni, ada orang dalam bidang komputer, ada orang dalam bidang jadi pensyarah guru, ada orang dalam bidang masing-masingnya, tapi itulah cantiknya Allah jadikan manusia ini untuk akhirnya mereka melengkapi antara satu sama lain. Seperti jari kita sedang menonton sekalian, walaupun ada yang besar, ada yang kurus, ada yang kecil, ada yang panjang, tetapi apabila ingin membuat sesuatu perkara, dia akan bersatu seperti ini dan dapat memegang suatu perkara dengan baik. Kerana kesatuan yang dibentuk itu akan menjadikan kita lebih kuat, kita lebih saling bahu-membahu pada setiap tanggungjawab yang dibuat, yang diamanahkan kepada kita. Jadi sahabat rahmatullah sekalian, bagi tujuan usrah kita pada hari ini, buku rujukan kita adalah Remaja, Membimbing Remaja Memilih Pendidikan dan Kerjaya. Yang semua rata-rata sini syarahnya pun nampak muda-muda. Pelajar-pelajar ada pun muda-muda, semuanya baya-baya macam saya. Jadi macam muda-muda semua. Jadi kita semua remaja-remaja yang ada amanah di bahu kita untuk membangunkan negara kita, untuk membangunkan agama kita, untuk membangunkan tanggungjawab, setiap tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Senang penonton dan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi iaitu Remaja Kekuatan Ummah. Dan tadi kita berada di dalam robot yang besar, so kenalah pakai topi untuk keselamatan diri. Sekarang robot yang kecil ni, kita boleh letak topi kita pakailah topi biasa untuk berada di sini. Okey, sama tuan rahmatullah sekalian, kita lihat bagaimana pergerakan robot tu. Dan kalau kita lihat tadi, saya lihat benda ni macam sebuah peluru, macam peluru. Ini kalau kita lihat ni salah satu produk daripada mesin ni lah. Oh. So kita ada CNC mesin kat sana. Dia akan membentuk besi ni lah. Oh, jadi asalnya macam ni? Asal dia kosong. Asal macam ni? Jadi kita boleh bentuk jadi macam-macam bentuk lah. Macam yang ataupun contoh macam ni kan? Ada satu contoh? Ini ada contoh yang lain. Yang ni lain macam ni lain pula. Jadi saya lihat benda ni sebenarnya saya teringat dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata lahir seseorang itu dalam keadaan fitrah, maka mak ayah dia lah yang akan membentuk dia nak jadi macam mana pun. Jadi asalnya adalah besi seperti ini, maka mesin ni membentuk apa bentuk dia tu. Jadi rakan-rakan usrah yang sedang menonton sekalian, kita melihat bagaimana teknikal yang dibuat di sini dan bagaimana semua pelajar-pelajar di sini dengan bimbingan daripada pensyarah-pensyarah di sini mempelajari macam mana untuk mengendalikan robot-robot yang akan mematuhi setiap arahan daripada komputer ni. Jadi sebenarnya sedang menonton rahmatullah sekalian dan rakan usrah sekalian,
ummah Islamiah dibina oleh ataupun didukung oleh 8 golongan. Yang putus sekalian, yang pertama, ummah Islamiah ni didukungi oleh kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya didukung oleh ilmu para ulama. Yang ketiga, ummah Islamiah itu didukungi atau dibahu oleh peluh para amilin. Amilin ini pekerja, orang yang membangunkan agama, negara, ummah. Yang keempat, ummah didukungi oleh darah para syuhada, orang yang berjuang mempertahankan ummah itu. Yang kelima, dia didukungi oleh doa para solihin. Yang keenam, dia didukung oleh harta orang yang kaya. Yang ketujuh, oleh kehebatan para da'i atau para pendakwah. Dan yang ke-8, ummah dibina atau didukung oleh rahim wanita yang solehah. Jadi sebab itu zaman Nabi SAW, sedang betul sekalian, dan rakan usrah sekalian, bagaimana Rasulullah SAW membentuk 8 golongan ini. Sebab itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali orang yang awal masuk Islam, tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Kerana Rasulullah bentuk dia memang menjadi seorang pemimpin. Kita Abu Hurairah Islamnya hadir di Madinah. Dia sempat dengan Nabi hanya 6 tahun sebenarnya. Tapi kenapa paling banyak antara yang banyak meriwayatkan hadis? Sebab memang watak dia watak tok guru, watak ulama. Dan kalau kita boleh lihat peluh para amilin. Amilin ni macam pekerja lah, atau orang yang membangunkan, macam kita dalam bidang robotik di sini. Macam mana peluh para amilin yang boleh menyumbang kepada sebuah pembangunan ummah tu. Yang keempat, darah para syuhada. Sebab itu kalau kita lihat sejarah Islam, bagaimana seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid, umurnya 17 tahun, telah Nabi SAW aturkan dia untuk memimpin satu bala tentera. Dan kemudian yang kelima, ummah didukung oleh doa para solihin, orang-orang soleh yang sentiasa mendoakan. Yang keenam, iaitu orang-orang kaya, harta orang kaya. Orang kaya yang berinfak, buat wakaf, buat sedekah, buat berbagai-bagai perkara lagi. Dan yang ketujuh, kehebatan para pendakwah. Pendakwah yang bukan saja di masjid, dia turun ke tengah masyarakat, turun di tengah-tengah, sebab sebenarnya Islam tu mendatangi, dia mendatang, bukan hanya semata-mata ditunggu untuk orang datang pada dia. Dan ke-8, wanita peranan, wanita yang soleh. Jadi itulah maknanya 8 peranan 8 golongan ini sebenarnya. Maknanya Ustaz tak sia-sia apa yang kita belajar semua ni? Ya, memang bagi tuan-tuan dan kakak usrah yang berada di sini dalam bidang robot ini, mana tak sia-sia. Sebab kita semua juga menyumbang kepada sebuah pembangunan ummah itu sebenarnya. Jadi di zaman Nabi SAW, 8 golongan ini digabungkan dan mereka saling membahu ummah itu, sehingga Rasulullah SAW di zaman Madinah berjaya membangun satu ummah yang sangat hebat. Kemudian setelah zaman Nabi SAW, sedang beruntung sekalian, maka Khulafa Ar-Rashidin, 8 golongan ini juga bersama-sama. Kemudian disambung selepas Khulafa Ar-Rashidin dengan Khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah juga mereka menjaga 8 golongan ini, sehinggalah di hujung-hujung di zaman Khalifah Bani Umayyah mereka sudah tidak menjaga lagi 8 golongan ini. Akhirnya 8 golongan ini berpecah, dan ketika itu memang pengasas kepada Bani Abbasiyah menggabungkan 8 golongan ini, dan akhirnya 8 golongan ini dapat membina balik ummah di bawah Khalifah Bani Abbasiyah. Sedang penonton rahmat Allah sekalian, kemudian ketika umat Islam sudah semakin maju, semakin hebat, semakin kuat, ketika itu 8 golongan ini sudah lupa. Pemimpinnya sudah tidak bijaksana, ketika itu ulamanya mengampu, ketika itu amilinnya, pekerjanya atau orang yang membangunkan ummah itu pemalas, kemudian syuhadanya pengecut, kemudian orang soleh terpisah. Orang soleh itu orang sufi-sufi, masuk hutan, masuk bukit, masuk gua, terpisah. Kemudian orang kayanya nafsi-nafsi disebut, ataupun bersendirian. Kaya tapi tak nak bagi zakat, tak nak bagi sedekah, bersendirian. Kemudian pendakwahnya tidak hebat dan wanitanya rosak. Sejarah menyaksikan bagaimana akhirnya Islam telah dikalahkan dengan tentera Mongol di Baghdad. Hancur keagungan Islam ketika itu kerana 8 golongan yang terpisah. Maka ketika itu, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketika itu Uthman Al-Ghazi, orang yang mula-mula sekali membincangkan mengenai bagaimana untuk buat khilafah di zaman Utsmaniyah itu, Uthman Al-Ghazi menggabungkan 8 golongan ini, dan akhirnya Abbasiyah disambung oleh Khalifah Utsmaniyah. Sehinggalah berlalu Khalifah Islamiyah itu, sehinggalah pada tahun 1924, maka ketika itu 8 golongan ini terpisah dan terpecah. Ketika itu umat Islam dah lemah,
ketika itu rosaklah maknanya ummah ini, dan bagaimana 8 golongan ini sudah tidak ada, ketika itu umat Islam pun lemah ketika itu. Jadi Ustaz, golongan yang 8 ni pentinglah untuk pembangunan ummah. Penting, sangat penting. Jadi sebab itu kalau hari ini kita nak bicara mengenai pembangunan ummah remaja, terutama kita yang sebagai remaja ni sebagai kekuatan ummah, ke-8 golongan ini perlu untuk kita Dalam cantum Ustaz, wanita pun tergolong dalam kumpulan ni lah. ya, golongan wanita pun sama. Sebab wanita ni sama ada paling kurang dia adalah rahim wanita solehah. Kalau dia terlibat dengan katakan peluh para amilin, maknanya yang menyumbang kepada pembangunan dua sekali. Jadi kalau anda kata dia terlibat dengan mungkin sebagai ilmu yang mengajar, sama juga dia juga terlibat gitu. Pelajar-pelajar semua, kita ni adalah termasuk dalam 8 golongan yang Ustaz bagi tahu tadi. Jadi saya harap kamu semua belajar bersama-samalah.